Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda bersama dengan saya Daim Fahmi di dalam rancangan kita seperti biasa pada pagi ini, iaitu tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu kembali pada sunnatullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini, pada hari Ahad 7 Februari 2021 bersamaan dengan 25 Jabadil Akhir 1442 Hijrah, saya doakan moga para penonton yang berada di rumah semoga sihat sentiasa, kita jaga SOP, kita jaga keselamatan diri kita dan juga keluarga kita, serta kita doakan agar kita sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana yang saya katakan tadi, topik kita pada hari ini adalah kembali pada sunatullah yang akan dikupas oleh panel kita yang hebat, iaitu tak lain dan tak bukan Ustaz Muhammad Efrino Johari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz daripada mana Ustaz? Saya dari Shah Alam. Dari Shah Alam Ustaz. Saya pun dari Melaka Ustaz. Roblox banyak tu. Lagi jauh. Lagi jauh Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita terus ke topik kita pada hari ini, saya nak membincangkan ataupun menerangkan tentang status terkini COVID-19 di Malaysia setakat 6 hari bulan 2 semalam 2021. Jumlah kes keseluruhan yang terkumpul sekarang ini sebanyak 238,721 dengan kes baharu setakat semalam sebanyak 3,847 dengan jumlah kes tempatannya 3,843 dan kes import sebanyak 4 kes dan kes kesembuhan yang baru sebanyak 1,692 kes dengan jumlah kes sembuh sebanyak 186,970 dan jumlah kes aktif sebanyak 50,894 kes dan kematian yang terkini iaitu sebanyak 12 kes dengan jumlah kematian keseluruhannya 857 kes. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, teruskan berdoa agar kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan agar COVID-19 ini nyah dari bumi kita ini insya-Allah. Jadi tanpa buang masa lagi, kepada tuan-tuan yang mungkin terdapat sebarang kemusykilan ataupun persoalan tentang topik kita pada hari ini iaitu kembali pada sunatullah, boleh terus hubungi kami di talian 03 77261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tanpa buang masa lagi, kita nak terus kepada mukadimah untuk topik kita pada hari ini, kembali pada sunatullah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada yang dihormati Daim Fahmi, para penerbit dan juga kru program Tanyalah Ustaz serta penggemar, pengikut dan meneruskan kesudian untuk bersama kita berkongsi dapatan menerusi majlis ilmu Tanyalah Ustaz di TV3. Allah Subhanahu wa taala meletakkan peraturan. Kerana itu bila Allah sebut perkataan sunnatullah ataupun lafaz sunnah di dalam Al-Quranul Karim, ada 13 tempat perkataan sunnah itu disebutkan. Ianya membawa makna sistem dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata ia ditetapkan oleh Allah, ia kena kepada semua ciptaan Allah. Sama ada ianya manusia ataupun tumbuhan ataupun haiwan yang boleh dilihat ataupun tidak boleh kita lihat, segalanya itu berada di dalam sistem yang diurus selia dan disusun tadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya pula ialah sunnatullah ini bila Allah tetapkan, tidak ada mana-mana kuasa lain yang boleh untuk mengubah ataupun untuk menjadikannya dalam bentuk yang lain
selain daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu pembuka bicara kita wajar pada pagi selepas solat subuh ini untuk kita sama-sama menelusuri firman Allah Subhanahu Wa Taala rujuk pada ayat yang ke-137 dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya sebelum daripada kamu, sebelum kamu lahir, sebelum kamu diutuskan, sebelum masa kini, telah pun ada masa lalu. Dan pada masa lalu itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun meletakkan sunnahnya, letakkan ketetapan-ketetapannya. Kerana itu Allah kata, fasiru fil ardi. Berjalanlah kamu di muka bumi Allah. Dan tujuan berjalan ini adalah bukan sekadar untuk seronok-seronok, tapi Allah sambung ayat ini dengan lafaz fanzuru. Hendaklah kamu perhatikan, kamu cakna, kamu ambil ibrah dan juga peringatan kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimanakah penyudah buruknya kepada orang-orang yang mendustakan sistem, yang tidak memperakui ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan. Secara rumus awalnya, kalimah sunnatullah ini membawa makna sistem yang lengkap dan melimputi atau merangkumi semua perkara, dan ianya diurus tadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya tidak ada kesilapan, mustahil berlaku sebarang kekurangan atau kepincangan di mana-mana bahagian. Fungsi kita, tugas dan tanggungjawab kita sebagai manusia dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk mengaplikasikan peraturan, ketetapan sunnatullah ini dalam segenap aspek kehidupan kita. Masya Allah, terbaik daripada mukadimah daripada Ustaz kita. Jadi Ustaz, saya scroll komen di Facebook semalam, ada yang keliru Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada para penonton kita, keliru antara sunnatullah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama, dan juga sunnatullah dan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Ustaz? Baik, terima kasih Da'i Fahmi. Yang pertama, kalimah sunnatullah ini sunnah yang diidafat kepada lafaz jalalah iaitu Allah. Dia ada 5 pancang. Atau senang cerita, dia mempunyai 5 perkara untuk memudahkan kita hadam dan faham, dan selepas itu kita aplikasikan. Pertama, adanya faktor al-istimrar di dalam bahasa Arab yang membawa makna sunnatullah ini sifatnya, prinsipnya adalah berterusan. Kalau berlaku pada waktu dulu, begitu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala azab kepada kaum Lut, kaum Ad, Thamud dan sebagainya, maka begitulah juga akan berlaku sekarang. Sekiranya faktor-faktor kebinasaan itu diteroka oleh manusia. Begitulah juga yang akan berlaku pada masa akan datang. Sekiranya masih ada lagi sebarang bentuk kekacauan daripada sudut pegangan, rapuhnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnatullah prinsipnya berterusan. Kedua, iaitu at-tatabu'. Di dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan di dalam bahasa kita dengan makna ada sequence, ada sebab dan musabbab, ada sebab dan kemudian akibat daripada perlakuan itu. Ini adalah merupakan sunnatullah, prinsip yang kedua. Ramai mengguna pakai kalimah karma sebagai contoh. Namun yang mengajarkan kita kepada setiap perkara itu kita dipertanggungjawabkan ke atasnya bukan karma, tapi ia memang telah pun menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan kemudian satu lagi may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Buat baik, orang nampak atau tidak, Allah tetap ganjari. Itu merupakan ketetapan Allah. Buat jahat, orang tahu ataupun tidak, tertangkap ataupun tidak, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan ataupun azab. Ketiga, sunnatullah ini merujuk kepada makna al-intizam. Perkataan intizam bukan sekadar bermakna sistem, tapi intizam membawa makna sistem yang teratur.
Ada juga yang sistem yang mempunyai banyak kepincangan, banyak loopholes, ada banyak ruang untuk orang hack balik semula. Tetapi yang Allah cipta ini, sunnatullah adalah sistem, dan sistem ini telah pun lengkap, ianya merupakan suatu yang sangat tersusun dan teratur. Keempat, perkataan sunnatullah membawa makna tahdid, penentuan, ataupun sifat sunnatullah ini menjurus dan berfokus. Kalau sekiranya orang melakukan keonaran ataupun perkara-perkara yang tidak baik yang jenis A, inilah balasannya. Kalau dia buat B, inilah merupakan balasannya. C dan begitu juga. Ianya menjurus dan berfokus. Mereka yang mendustakan para nabi dan rasul, ini balasannya Allah dah tunjukkan. Dan dia berulang serta berulang. Orang yang buat perkara kebaikan, ini balasannya. Dan yang kelima, sunnatullah membawa makna al-wuduh. Artinya kejelasan. Transparent, yang buat baik tetap akan diberikan, sama ada di dunia, sooner or later he or she will get the reward upon any act of worship that he or she commit in this world. Dalam masa yang sama, ianya jelas artinya sunnatullah ini boleh dilihat dengan mata kasar, boleh difikirkan dengan akal fikiran, dan boleh diserap peringatannya oleh hati. Kesemuanya ini sangat-sangat transparan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun biasa orang sebut sunnah Nabi. Kenapa disebut sunnah di sini? Daripada kata akar atau kata dasar bahasa Arab, sanna, sin, nun, atas nun tu ada sabdu, dia membawa makna jalan. Dia membawa makna tariqah, ataupun satu lagi istilah yang biasa digunakan pakai dalam bahasa Arab, artinya sirah. Jadi bila kita sebut sunnah Nabi, artinya sirah Nabi. Apa makna sirah? Segala percakapan, perbuatan, aktiviti-aktiviti sepanjang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut sebagai sunnah Nabi. Dan kita jadikan Nabi sebagai qudwah hasanah dan uswatun hasanah. Bukan sebagai contoh, tapi ikutan dalam masa yang sama. Disebut sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyatakan kerana ia ini sifatnya tajri jariyan. Sepanjang hidup Nabi itu, 23 tahun kenabian, berjalan sahaja segala perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi. Nabi gembira bagaimana? Nabi sedih bagaimana? Nabi diuji bagaimana? Dan Nabi diberikan nikmat bagaimana? Semuanya ini adalah perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil. Kerana itu cantik kalau orang dapat tahu beza antara dua ini, dan dalam masa yang sama dia boleh jadikan blend together. Subhanallah, menjadikan kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita insya-Allah tenang, nyaman urusan kita dengan manusia. Amin, amin. InsyaAllah, Masya Allah, mukadimah yang sangat-sangat baik daripada Ustaz. Jadi kepada Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu kembali pada sunatullah, yang dikupas oleh panel kita pada hari ini iaitu Ustaz
Muhammad Efrino Johari. Jadi kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus kepada soalan sulung kita Ustaz. Boleh Ustaz ya? Silakan. Alhamdulillah. Jadi kita pada soalan sulung kita daripada Facebook, daripada Cik Puan Azizah Rani. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru yang terlibat dan penonton Tanyalah Ustaz. Soalan saya Ustaz, dalam mengamalkan sunatullah dalam kehidupan andai kata kita tidak melaksanakannya, adakah kita dikategorikan insan yang lalai juga? Untuk menjadikan manusia yang diridai Allah, apakah sunatullah itu pada pandangan Islam memberikan manusia lebih ke arah ketenangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Cik Puan Azizah Rani kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira ini adalah soalan sulung yang sangat-sangat baik Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, Da'i Fahmi dan semua. Pertama, adakah dikategorikan sebagai lalai ataupun tidak? Sesungguhnya memahami, mengetahui dan merealisasikan sunnatullah adalah merupakan tanggungjawab. Bila kita kata ianya berada dalam kapasiti atau ruang lingkup tugasan-tugasan dan tuntutan-tuntutan kerja yang mesti kita lakukan sepanjang usia kehidupan, tugas kita, tanggungjawab kita, kalau itulah SKT kita, kalau itulah KPI kita, maka kita kena laksanakan. Sebarang kekurangan, sebarang kelekehan ataupun ketidaksempurnaan, maka dia akan menjadikan tugasan itu tidak dapat dilangsaikan secara penuh atau sempurna. Lantas, kelalaian ini adalah berdasarkan kepada dua perkara. Satu, kerana kelemahan kita sebagai manusia. Bagaimana cara untuk counter? Untuk kita meningkat dan menambahkan ilmu. Menjadikan diri kita sentiasa berada dalam ruang lingkup dan persekitaran yang membantu. Dan juga mengangkat intelektualiti kita, kesedaran kita dan kekuatan diri kita untuk mengambil pengajaran. Ini boleh mengurangkan kelalaian. Benar, manusia mudah lupa dan alpa. Kita sentiasa lalai. Hari ini kita ingat dan kita buat, minggu depan baru kita teringat balik dan buat kebaikan yang sama. Kerana itu, memahami sunnatullah dan mengaplikasi dalam kehidupan mesti berjalan terus. Dan ini akan dapat meminimalkan, kalau tidak meminimalkan, mengurangkan kadar kurangnya ikatan kita dengan pemahaman sunnatullah. Kedua, bagaimanakah sunnatullah ini, soalannya tadi, boleh menjadikan ketenangan itu masuk di dalam diri kita. Pertama, apabila kita memahami bahawa bila sebut sunnatullah, Allah tahu daripada awal hingga hujung. Bukan saja diri kita dan aktiviti kita, tapi semua yang ada di sekeliling kita dan yang kita nampak ataupun kita tidak lihat. Keduanya, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surah Fatir ayat 43 dalam Al-Quranul Karim, sila rujuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istikbaran fil ard wa makras sayyi wa la yahiqul makras sayyi illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ada dua benda yang boleh menghalang manusia ini daripada tenang dan aman hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang umat-umat terdahulu telah pun tunjukkan. Pertama, istikbar. Rasa sombong, rasa ego, rasa diri itu lebih besar dan hebat daripada orang lain, dan ini ditunjukkan oleh umat terdahulu. Kedua, makras sayyi, perancangan-perancangan yang buruk. Tindakan-tindakan yang memboikot, perkara-perkara yang dibuat yang menyukarkan laluan diri sendiri dan orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dua ini berlaku, apa Allah kata dalam ayat yang di hujung? Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Ingat, tidak ada benda, tidak ada sesiapa, kamu dan yang lain-lain tidak akan mampu untuk mengubah tukar ataupun meminda asingkan perkara-perkara yang Allah dah tetapkan. Kebaikan, ini laluannya. Keburukan, ini laluannya. Pilihan siapa? Kita sebagai manusia. Dan Allah sambung lagi, sebut sekali lagi perkataan sunnah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Nak adjust, nak beggar, nak alter pun tidak boleh.
kerana ini adalah merupakan peraturan Allah. Bila kita ada begitu, kita akan tenang. Kita buat baik, orang tak nampak. Tak ada orang viralkan. Tenang. Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Kita buat dan terhalang daripada nak buat benda-benda yang buruk kerana kita sedar Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita, kita jadi tenang. Orang puji ataupun tidak, subhanallah, dia akan memberikan dalam diri kita ini rasa nyaman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar melihat kebaikan yang aku buat, Allah mengganjari perkara yang aku buat, dan subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda dia sayang dan cinta kepada kita, prihatin kepada kita. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh daripada Skudai Johor ya. Masya Allah. Apa khabar Haji? Alhamdulillah pagi sehat. Saya doakan semua kru-kru dan semua keseluruhan Tanya Ustaz IB39 sehat dan dijauhkan daripada apa yang ada sekarang wabak ya. Okey, dipendekkan cerita, persoalannya gini Ustaz. Saya nak minta pandangan ataupun pendapat ataupun pencerahan daripada Ustaz. Apakah amalan-amalan yang kita boleh amalkan untuk menjadikan kita hidup tenang, hidup di dunia dan akhirat daripada sunnatullah daripada ini. Itu saja soalannya ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinun kerana sudi bertanyakan soalan salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari Ustaz. Orang Johor ya? Orang Johor tu Ustaz, insya-Allah. Dia tak boleh tanya apa khabar kalau Haji Tukinun ni. Khabar baik. Dan Fahmi kena sebut waras ya, luceng gitu. Masya Allah. Jadi Ustaz, soalan daripada Haji Tukinun Ustaz. Apakah amalan yang boleh membuatkan kita tenang Ustaz dengan sunnatullah ini? Baik, terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya, Da'i Fahmi dan semua. Saya ingin menyantuni soalan ini dengan memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sila rujuk dalam surah An-Nisa, lihat pada ayat cantik nombornya 1, 2, 3. Ayat 123 dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa biamaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud surah An-Nisa ayat 1, 2, 3 ini, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan turun. Tapi pahala itu turun bukan mengikut apa yang kita angan-angan tapi kita tak buat. Ataupun apa yang didakwa, yang telah pun dinyatakan oleh ahli kitab, mereka sebut, mereka tahu kebenaran tapi mereka tak buat pun. Bukan daripada situ datangnya ketenangan. Bukan begitu caranya untuk kita menyantuni konsep sunnatullah. Lalu Allah sambung ayat dengan lafaz may ya'mal su'an yujza bihi. Sesiapa yang buat satu keburukan, ia akan dibalas. Di dalam kesenian cantiknya ayat-ayat Al-Quranul Karim dan mukjizat bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Quran adalah ada masa-masanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan contoh daripada satu sudut agar manusia boleh tarik pemahamannya daripada sudut ini dan dipaham sudut yang refleks ataupun yang bertentangan dengannya. Cerita tentang keburukan, pastinya akan ada kebaikan. Lalu bila Allah kata, siapa yang buat benda buruk akan dibalas, dan kena yakin bahawa kalau buat benda baik, ia akan diberikan ganjaran. Segalanya itu ada ketentuan dan segalanya itu ada balasan. Ajaban li amril mu'min. Hadis Nabi SAW yang semua orang sedia maklum, hadis yang masyhur ini. Ajaib, kata Nabi, perlakuan dan kedudukan orang-orang yang beriman. Sama ada dalam keadaan yang serra, gembira, ataupun dalam keadaan yang dharra, diuji dengan kesusahan, kesempitan dan sebagainya. Salah satu yang kena ini, ajaibnya orang yang beriman, dua-dua akan diganjari dengan pahala. Dia diberikan kesusahan, subhanallah, dia sabar, dia berusaha untuk counter, mengatasi dan menyantuni kesusahan itu, dia diberikan ganjaran. Dia diberikan kesenangan dan kesenangan itu digunakan untuk jalan yang baik, dia juga diberikan ganjaran. Kerana itu, kalau setiap benda yang kita yakin daripada awal kita bangkit tidur sampailah kita tidur balik, semua yang akan berlaku pada hari ini, sama ada yang baik alhamdulillah ataupun yang buruk innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita yakin sebagai orang yang punya iman,
kita ini diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu yang begitu, di mana lagi ruang untuk kita dapatkan ketenangan kalau tidak dengan cara dan pemahaman serta keyakinan yang sebegini. Masya Allah, jawapan yang baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita sedia maklum yang segala perkara yang berlaku dekat sekeliling kita ini merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tetapi ada segelintir manusia yang menganggap atau menggunakan perkataan ketetapan Allah ni seperti seolah-olah disalahgunakan. Bermaksud disalahkan gunakan tu seperti aku buat benda yang jahat ini pun seperti baru-baru isu yang baru viral sebelum ni dengan izin Allah, kalimah dengan izin Allah. Aku buat jahat ni semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aku buat benda-benda ni semua perkara baik tu memang dengan izin Allah, perkara buruk pun aku buat ni benda semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pandangan Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih pada Dai Fahmi. Subhanallah. Keindahan Islam dan kehidupan ini adalah kita akan sentiasa menerima pelbagai bentuk pandangan yang dikupas dengan pelbagai bentuk cara. Innamal a'malu binniyat, orang yang melakukan itu tahu niatnya sendiri itu bagaimana. Kita yang kadang menanggap mungkin terkurang, mungkin tersilap tafsir, mungkin tidak sempurna cara kita faham. Atas apa sekalipun kita berhusnuzan. Kita bersangka baik. Namun dalam konteks ini, kalau semuanya disandarkan kepada Allah, ini Allah yang izin. Buat ini kerana Allah, aku buat itu dan sebagainya kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Secara asasnya, tidak salah. Secara asasnya. Namun jangan berhenti di sini, tunggu kupasan. Secara asasnya tidak salah kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang hafal surah Al-Insan, rakaat kedua solat subuh hari Jumaat kita baca dan kita santuni. Lihat pada ayat yang ke-30. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Dan tidaklah kamu berkehendak untuk melakukan suatu perkara melainkan dengan kehendak Allah. Yang kamu ni Allah tahu. Allah izinkan, Allah berikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kenapa Allah tahu? Sebab sifat Allah Maha mengetahui. Allah juga yang Maha bijaksana. Bukan kerana yang kita buat itu betul semuanya, ada benda yang silap kita buat tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan agar ianya dilihat oleh orang lain. Dia berlaku. Tidak ada pada ketika-ketika yang tertentu, tidak ada intervensi daripada Allah. Tidak ada seakan Allah potong tengah jalan. Walaupun benda itu akan mengakibatkan orang lain cedera, orang lain sakit, orang lain berlanggar dan sebagainya, Allah izinkan perkara itu, dia ada sebab dan juga musabab dan dia ada juga hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kedua, kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 78, lebih kurang yang sama juga jurus tafsirannya. Qul kullun min indillah. Katakan pada semua manusia, wahai Muhammad, ajar manusia, setiap suatu perkara itu datang daripada Allah. Tetapi dalam konsep ini, kalau kita nak menisbahkan ataupun kita nak mengaitkan, kita nak gunakan payung, semua itu kerana izin Allah untuk kita buat, maka di situ adabnya itu kurang. Betul. Kenapa? Kerana kita ini manusia diberikan fikiran, malah yang lebih besar sama ada diterjemahkan dengan fikiran ataupun cetusan hati ataupun perlakuan. Konsepnya manusia diberikan pilihan. Allah tahu manusia ini nak buat baik ataupun tidak, jalan untuk buat benda yang buruk ataupun tidak, Allah Subhanahu Wa Taala maklum tentang perkara ini. Ini yang kita sebut dalam surah An-Nisa. Lihat pada ayat selepas 78, ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala apa yang baik, kelebihan, advantages, kecantikan, orang nampak kamu hebat, bukan kamu. Itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adab kita dengan Allah, walaupun Allah ini Maha mengetahui segala-galanya, yang buruk, yang lemah, yang kurang, yang lekeh, yang cacat, yang tidak sempurna, kita kena sandarkan pada keburukan dan kekurangan diri kita. Kita yang kurang belajar. Betul. Kita yang kurang mengaktifkan positive vibes yang ada dalam hidup. Kita yang mungkin alpa dan leka, dah tahu dah tapi buat juga. Kemungkaran itu datang daripada kelemahan diri kita. Allah tahu tak? Subhanallah, Allah Maha mengetahui. Tapi nak menyandarkan hanya kepada Allah untuk menghalalkan benda yang tidak baik untuk kita buat, maka itu adalah merupakan konsep yang tersasar. Masya Allah, penjelasan yang sangat-sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan ya Ustaz Elvino Johari. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Bagaimana Ustaz kata tadi sunnatullah perjalanan atau cara kita ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Jika sekiranya seorang individu itu tidak kembali kepada sunnatullah dan tidak mengikut sunnatullah, apakah ia ini dikategorikan sebagai kufur ataupun boleh merosakkan akidah seseorang itu? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, sebelum kita menjawab persoalan ini Ustaz, kita nak berehat seketika dulu Ustaz ya. Selepas ini kita akan kembali dengan menjawab soalan daripada saudara Omar Abdul Majid. Kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu kembali pada sunnatullah. Jadi sebelum kita berehat seketika, sebelum kita beristighfar seketika tadi, kita telah mendapat panggilan daripada Cik Omar Abdul Majid yang bertanyakan soalan. Ustaz, bersedia Ustaz? Ya. Soalannya berbentuk begini, jika seseorang itu tidak kembali kepada sunnatullah, adakah golongan ini termasuk dalam golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, Da'i Fahmi dan semua. Pertama, kalimah kufur, kafara di dalam Al-Quranul Karim, ianya membawa makna ingkar. Dan keingkaran ini berlaku dua-dua. Bagi orang yang tidak beriman pada Allah, sepanjang usianya itu dia ingkar pada Allah. Dan keduanya adalah orang yang beriman, orang Islam, tetapi ada masa-masa dan ruangnya. Kita ini adalah merupakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita percaya dengan satu daripada konsep ciri akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada masanya menjulang-julang naiknya, ada masanya iman kita itu rendah dan kurang, tidak seperti mana biasa. Lantas bila iman manusia itu rendah, ada kemungkinan mengundang kepada perkara-perkara yang kalaupun ianya tidak berdosa, mungkin ianya jadi lagha. Ia menjadi ibadah ataupun perlakuan aktiviti yang sifatnya itu sia-sia. Dalam konteks ini, ia juga masuk dalam kalimah ingkar itu, tetapi tidaklah membawa kepada kekufuran seperti mana yang difahami oleh manusia yang lain, ataupun riddah keluar daripada agama dan sebagainya. Ya, sunnatullah ini meliputi segala perkara. Kalau sekiranya yang dilanggar dan diingkar oleh manusia adalah perkara yang berkaitan dengan akidah, yang tidak ada kompromi, keesaan, ketuhanan, ketauhidan, maka ia boleh membawa seseorang itu kufur, dalam arti kata keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyadzu billah. Tetapi yang rata-rata kita nampak dalam kehidupan, jangan orang lainlah, kita sendiri pun dengan kekurangan dan kelemahan diri kita, ianya tidaklah membawa kepada kekufuran seperti mana yang kita faham. Ianya perlu sentiasa diperbaiki dan ditambah baik dengan pelbagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin ambil konsep ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Satu daripada sunnatullah adalah bagaimana Allah memberikan jalan keluar kepada orang-orang mukminin. Allah memberikan laluan VIP lane kepada orang-orang yang beriman, bagaimana tips dan panduan untuk berjaya di dunia ini dan jauh daripada kekufuran. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
yaj'al lakum furqana. Allah akan tunjukkan kepada kamu laluan yang lurus. Allah juga akan tunjukkan kepada kamu pembahagi. Furqan ini pemisah atau pembahagi jalan. Jalan yang lurus, jalan yang bengkang-bengkok. Jalan yang baik, jalan yang tidak baik. Jangan jalan memandu jalan raya contohnya, laluan yang tidak sepatutnya. Ini ditunjukkan oleh Allah. Dan kemudian apa? Wa yukaffir. Di sini ada perkataan kufur, tetapi kufur di sini bermakna kafara yang membawa makna yang lebih positif. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan buangkan segala keingkaran kamu itu, Allah akan hapuskan segala keburukan kamu. Wa yaghfir lakum. Allah akan memberikan keampunan kepada kamu di atas apa yang kamu lakukan. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki segala kelebihan, dia juga yang memiliki segala kebesaran dan kehebatan. Lalu keingkaran ini pada diri kita sebagai manusia, selagi mana ia tidak membawa kepada terjejasnya dan cacatnya akidah, ia adalah merupakan keingkaran yang masih boleh patah balik. Artinya ia adalah merupakan lumrah manusia sentiasa kena berusaha untuk mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau sangat. Saya ulang, jangan risau sangat dengan keburukan yang kita dah buat. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Bukan maknanya mengajak kita dan memberikan motivasi untuk buat lagi benda yang tidak baik, tetapi jangan dirisaukan. Perkara-perkara yang kita tidak baik kita buat itu menghalang kita untuk mencetuskan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, jawapan yang terbaik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak ke soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada Kim Nana. Assalamualaikum Ustaz Delfino dan juga Da'i Fahmi. Soalan saya, apakah COVID-19 ini juga sunnatullah? Terima kasih kepada Kim Nana kerana sudi bertanyakan soalan. Tapi saya nak tambah sedikit soalan ni daripada soalan Kim Nana ni Ustaz. Berkenaan dengan isu COVID-19 ini, ada yang mengatakan ini teori konspirasi, the Great Reset dan sebagainya lah, dan wujudnya golongan-golongan anti vaksin ni. Jadi soalan Kim Nana tadi adalah, adakah COVID-19 ini adalah sunnatullah, salah satu sunnatullah, dan juga apa pandangan Ustaz terhadap golongan-golongan yang mungkin mengatakan ini adalah teori konspirasi dan sebagainya, the Great Reset dan juga golongan anti vaksin. Ustaz, dipersilakan. Terima kasih. Soalan ini, terima kasih kepada yang bertanya, Da'i Fahmi dan semua. Soalan ini, ianya berada dalam ruang lingkup sunnatullah, iaitu sunnatul ibtila wa qanun al-bala. Maksudnya adalah sunnatullah daripada sudut ujian-ujian Allah, dan yang keduanya qanun al-bala. Bala kita semua tahu kan? Artinya musibah, benda yang kita tak nak. Maksud musibah ini adalah benda yang mendarat di hati kita, yang landing, sentuh kena hati kita. Dan bila kena tu hati tak suka. Sakit, uzur, segala macam ujian, kesempitan hidup, dia landing atas diri kita, kita tak suka, dan itu disebut sebagai musibah, benda yang kena pada diri kita dan kita tak suka. Tetapi suka ataupun tidak, keseronokan ataupun kesedihan, kesihatan ataupun kesakitan, ia adalah sunnatullah. Termasuklah wabak yang baru dan pandemik ini. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan dua benda, baik dan juga buruk. Lihat dalam surah Al-Anbiya, rujuk pada ayat yang ke-35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami iaitu Allah, digunakan present tense, fi'il mudhari' di sini. Kami iaitu Allah akan sentiasa menguji kamu dengan dua instrumen pentaksiran, dengan dua bentuk penilaian. Pertama, Allah uji manusia dengan syarri, keburukan-keburukan, benda-benda yang kita tak suka berlaku. Kedua, Allah uji dengan khairi, kebaikan-kebaikan. Lalu Allah kata, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah jadikan keburukan-keburukan dan juga kebaikan-kebaikan sebagai satu ujian kepada kamu, dan ujian ini Al-Quran sebut fitnah. Kalimah fitnah lebih sekitar 29 kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dia bukan bermakna fitnah yang kita faham. Kita maksudkan fitnah ini adalah tuhmahan, tuduhan dan sebagainya. Tetapi fitnah di dalam Al-Quranul Karim, dia membawa makna ibtila, maknanya ujian. Dia membawa makna kekacauan,
sama ada kekacauan dalam diri dan hati manusia ataupun kekacauan yang ada di persekitaran kita. Itu makna fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami juga dikembalikan segala perkara. Kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pandemik yang berlaku adalah satu daripada sunnatul ibtila, sunnatullah daripada sudut ujian-ujian keburukan yang Allah beri kepada kita. Allah beri bala kepada kita dalam bentuk kesakitan, kefakiran, kesempitan hidup, kematian dan sebagainya. Dan juga dalam masa yang sama kita kena ingat yang ini Allah uji. Dalam masa yang sama Allah juga sentiasa menguji kita dengan kebaikan, kesenangan, kelebihan. Lantas menyantuni soalan tambahan, ada soalan tambahan daripada Da'i Fahmi. Usul tambahan daripada Da'i Fahmi itu tentang mereka yang entikan kepada sunnatullah ini dan menganggap segalanya itu adalah merupakan konspirasi. Subhanallah, mereka juga mungkin ada indikator-indikator yang membawa kepada pemahaman yang sedemikian. Atas segalanya, kita kena yakin bahawa ianya berlaku atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang Al-Quran dan juga hadis telah pun banyak menyatakan bahawa yang buruk bila berlaku kepada kamu itu, kamu kena ingat ianya juga adalah merupakan ujian kepada Allah. Tetapi ya, Da'i Fahmi dan juga semua, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pernah menyatakan, katanya apa? Ubtulina bid-dharra fasabarna. Kami telah diuji dengan kesukaran-kesukaran, kami sabar. Wabtulina bis-sarra falam nasbir. Bila kami diuji dengan kesenangan, kegembiraan, kelebihan, kami tak sabar. Maksudnya apa? Lebih mudah untuk kita bersabar dengan ujian Allah ataupun sunnatullah daripada sudut kesukaran hidup berbanding dengan lemah. Mengurus apa yang tiada lebih mudah daripada mengurus apa yang ada. Betul tu Ustaz. Masya Allah, penjelasan yang sangat-sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz dan semua warga kerja TV3 dan TV9, semoga dirahmat Allah SWT selalu. Amin. Okey, soalan saya pagi ini tanya Ustaz, ada dua soalan. Yang pertama, bagaimanakah untuk memantapkan keimanan serta mengamal kembali pada sunnatullah akan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, apakah hikmah kita kembali pada sunnatullah di samping mengiringi kefarduan yang wajib? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ismail Mat Isa kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, soalan pertama dia, bagaimana nak mantapkan keimanan kita terhadap sunnatullah ni Ustaz? Silakan. Baik. Ada dua soalan tadi. Ingatkan saya kalau sekiranya saya terlupa yang kedua tu daripada yang pertama. Yang pertamanya adalah, ataupun yang kedua tadi tanyakan bagaimana perkaitan sunnatullah ini dengan kasih dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan sepotong hadis sahih, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, asyaddun nasi bala'an, kumpulan, kluster lah ya, kumpulan manusia yang paling teruk, paling dahsyat, paling banyak berterusan diuji dengan kesukaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-anbiya, para nabi dan juga para rasul. Bila kita menyantuni hadis ini, pertama sekali yang timbul dalam diri kita adalah betapa kasihnya kita, cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa yang diuji kepada nabi itu suatu yang tidak tergambar oleh kita. Tak pernah dirasakan, malah kita bercita-cita harap janganlah sampai kita dapat rasa yang sedemikian. Antaranya daripada sudut hubungan kemanusiaan, majoriti di kalangan anak-anak Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin, majoriti anak-anak mereka ini Allah uji, Allah jemput anak-anak mereka kembali ke rahmatullah sebelum sampai usia baligh. Artinya masa kecil lagi Nabi telah diuji sedemikian. Sikun sebelum daripada itu, Nabi juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sempat beberapa bulan bayi dengan ibu yang beberapa bulan meninggal dunia tanpa dapat melihat wajah ayah. Subhanallah, ini ujian yang
Tak ramai manusia mengalami yang sama. Jadi bila kita merasakan empati, kita melihat dan memahami sirah Nabi, dia menggambarkan dan juga menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, dia juga address dan meningkatkan kefahaman kita tentang sunnatullah. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, ini tadi hadis, dalam Al-Quran juga Allah menyatakan seperti mana yang saya nyatakan di awal tadi, iaitu ayat 137 surah Ali Imran, penentangan kekerasan yang ditunjukkan oleh kaum ramai nabi-nabi dan rasul, ia adalah sunnatullah. Kita berdakwah menyampaikan kebaikan, tak semua orang suka. Kalau semua orang suka, masalah tu. Kerana sunnatullah adalah pasti akan ada penentangan, pasti akan ada yang sikit sangkut lah. Tak lepas contohnya, mesti ada komen-komen yang tidak baik. Subhanallah, ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ringkas rumusnya terhadap soalan yang kita santuni, kalau kita rasa kita sukar, subhanallah, para nabi jauh lebih sukar. Kerana itu hadis Nabi tadi sebut, pertama sekali yang paling banyak Allah uji adalah al-anbiya, thumma as-salihun, kemudian orang-orang yang soleh. Apa maksudnya? Kita kena menghormati para ulama. Kedua, kita juga kena tambahkan ilmu kita walaupun tidak sampai taraf ulama. Peningkatan ilmu itu adalah proses yang kena berjalan terus. Betul. Kemudian Nabi kata summal amsal fal amsal. Kemudian yang paling banyak Allah uji adalah orang yang seumpamanya dan orang yang seperti prestasi para ulama dan juga orang-orang soleh. So ini memberikan kepada kita satu, cinta pada Nabi. Kedua, kita kena ada rasa untuk terus menerus mempertingkatkan ilmu dan juga mempertingkatkan kualiti persembahan ibadah kita. Dan kita tak boleh elak Allah uji. Kita tak solat ataupun kita solat, Allah tetap uji kita. Jangan rasa bahawa aku tak payah bayar zakat lah, tak ada apa, terlepas je. Subhanallah, tidak, buat baik ataupun tidak, Allah tetap akan uji. Masya Allah, jawapan yang terbaik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, saya nak berbalik-balik pada soalan yang saya tadi tu, berkenaan dengan teori konspirasi tu. Mungkin ada Ustaz belum menjawab lagi soalan saya tentang berkenaan apa pandangan Ustaz terhadap terhadap teori konspirasi ini dan juga golongan-golongan anti vaksin. Sebagaimana kita tahu, setiap penyakit ada penawar dia. Jadi golongan-golongan anti vaksin ini adakah dikategorikan sebagai golongan yang menolak sunnatullah ini? Ustaz, silakan. Terima kasih. Analogi yang boleh saya berikan sebagai menyantuni soalan itu, pertama, kalau kita lapar, kita mesti makan. Betul. Pandailah cari makan, banyak ke sikit. Kalau kita dahaga dan haus, kita cari untuk minum. Kalau kita penat, kita rehat, duduk ataupun tidur dan sebagainya. Manusia secara fitrahnya mesti akan mencari solusi kepada situasi yang berlaku. Lalu kalau kita sakit, jawapannya adalah dengan kita cari ubat. Betul. Ataupun kita makan ubat. Ikhtiar. Dan juga jumhur ulama, bukan saja di Malaysia, seluruh dunia bersepakat menyatakan bahawa sebarang bentuk pengubatan ataupun ruang dan usaha untuk penambahbaikan kesihatan, ianya adalah daruriyat. Dia bukan sekadar aksesoris seperti tahsiniyat, tetapi dia adalah keperluan untuk meneruskan kehidupan. Mana mungkin kehidupan kita ini akan menjadi sempurna ataupun tenang berada di atas jalannya kalau sekiranya sebab dan musabab itu tidak kita raikan. Lalu bagi mereka yang anti vaksin dan sebagainya, seperti mana samalah mereka ini jika mereka anti kepada bentuk-bentuk perubatan yang lain ataupun pengubatan yang lain. Orang kalau marah dipujuk dan ditenangkan. Orang kalau sedih digembira dan dimotivasikan. Segalanya itu mesti ada sebab dan musabab, dan kemudian la shifaa illa shifauka. Tak ada orang yang suka sakit. Bila tak ada orang yang suka sakit, kenapa pula ada orang yang tidak suka kepada benda yang menyembuhkan sakit itu? Common sense, logik akal kita, kalau sekiranya kita tidak mahu diri kita sentiasa sakit, maka pencegahan dan vaksin hanyalah satu daripada pelbagai bentuk cara dan jurus dalam perubatan. Betul. Kita bukan ilmu perubatan, tetapi kita faham bahawa ubat ini boleh datang dengan cara makan, dengan cara persekitaran, dengan segala ruang yang ada. Lantas, ianya adalah merupakan sunnatullah. Artinya kalau sakit, berusahalah untuk baik. Betul. Kalau baik, berusahalah untuk jaga
kesihatan agar sentiasa dalam keadaan yang baik. Betul, Ustaz. Sentiasa kita cari ikhtiar untuk kita sembuhkan dan juga kita menjaga kemaslahatan diri kita dan juga masyarakat sekeliling, insya-Allah. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak beristighfar seketika, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu kembali pada sunnatullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja menonton rancangan kita pada saat ini, suka saya nak ingatkan, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Abdullah Osman Abdul Salman. Masya-Allah. Sihat Abdullah? InsyaAllah. Masya-Allah. Jadi soalannya apa Abdullah? Ada dua perkara lah. Ustaz, bulan, bintang, matahari, gunung, ganang, semuanya patuh mengikut sunnatullah. Tetapi kenapa manusia diberikan amanah tak dapat menjaga sunnatullah? Langgar habis. Lagi satu Ustaz, kalau kita petik khutbah terakhir Rasulullah SAW telah bersabda, iaitu aku tinggalkan kalian dua perkara, iaitu kitabullah dan sunnatullah. Sunnahku. Nescaya kalian tidak akan sesat. Soalan saya, mengapa manusia, terutama sekali umat Islam, dia tak mahu patuhi ajaran melalui ajaran Al-Quran yang sepenuhnya dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kita kembali kepada kitabullah dan sunnah, baginda terjamin kita akan selamat. Kiamat dah hampir sangat, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Abdullah Osman kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz ada dua soalan, Ustaz. Kenapa manusia ni tak ikut sunnatullah, Ustaz? Kebanyakan manusia tak ikut sunnatullah kerana bulan dan bintang dan makhluk di sekeliling kita ikut sunnatullah, tapi manusia ni ramai sangat yang tak nak ikut sunnatullah, Ustaz. Silakan, Ustaz. Terima kasih pada Tuan Abdullah, antara yang biasa dan juga regular menyantuni dan terus setia bersama dengan program Tanyalah Ustaz TV3. Pertama, dari perenggan pertama soalan yang ditanyakan tadi itu, teringat saya kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, rujuk dalam surah Yasin. Subhanallah, ramai yang baca surah Yasin tiap-tiap minggu. Lihat pada ayat yang ke-38, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil. Yang bermaksud, dan matahari itu bergerak pada paksinya, pada platform landasan yang Allah telah tetapkan, dan matahari sekali-kali tidak memungkiri ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita diciptakan dan dilahirkan, daripada dulu hinggalah pada hari kiamat. Nanti apabila sampai pada hari kiamat, daripada tanda-tanda besar kiamat itu adalah bila matahari bertukar arah daripada timur ke barat, terbalik. Tapi selagi itu tidak berlaku, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, matahari ini sentiasa bergerak pada paksi dan kedudukan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Nak bandingkan diri kita ini patuh ataupun tidak, faham ataupun tidak sunnatullah dengan apa yang ditunjukkan oleh bulan, bintang, gunung, ganang. Pertamanya dalam ayat ini adalah, kalaulah matahari besar bagaimana adalah kiraannya, tapi itu pun tak mampu untuk kita bayangkan besarnya itu bagaimana. Jauhnya dengan kita, walaupun jauh dengan bumi, kita tak mampu nak bertentang mata dengan matahari. Nampak matahari, kalau dalam konteks negara kita di Malaysia ini, kita akan lari daripadanya, cari tempat yang ada pendingin hawa.
Kalau di luar negara yang ada musim sejuk, mereka amat mengharapkan dapat matahari itu, subhanallah, itu satu nikmat yang sangat besar. Saya pernah mengalaminya seronok. Sejuk tetap sejuk, tetapi bila nampak dan kena dengan cahaya matahari, subhanallah, kita tenang. Lantas, makhluk Allah yang namanya matahari, yang kita ini manusia nak nengok pun tak mampu, ada matahari yang terik pun kita lari pergi bawah pokok, masuk dalam bangunan, elakkan diri daripadanya, tak mampu nak lawan dengan matahari. Matahari yang besar begini pun boleh taat, boleh patuh kepada sunnatullah, ketetapan Allah. Persoalan ibrahnya adalah kita bagaimana. Tepuk dada, tanya iman kita sendiri. Yang kedua, bila ditanyakan tadi oleh Tuan Abdullah berkaitan tentang manusia yang tidak patuh dan juga lari daripada tanggungjawab ataupun tidak melaksanakan tanggungjawab sedangkan kiamat itu sudah semakin hampir, tak bolehkah mereka ini mengambil iktibar? Bila lagi atau bagaimana lagi for them to be ring a bell untuk merasakan bahawa aku kena berubah. Aku kena bertukar daripada yang kurang baik kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik. Saya ingin berkongsi dapatan. Sila rujuk dalam surah Al-An'am. Lihat pada ayat yang ke-165. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu ini menjadi khalifah. Kamu jadi ketua, kamu menjadi pimpinan, kamu diberikan tanggungjawab di dunia ini, di muka bumi ini dalam kehidupan. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Sebahagian daripada kamu Allah izinkan lantik mereka jadi pemimpin. Mereka jadi orang-orang yang mempunyai gelaran. Mereka memiliki orang yang tanggungjawab itu lebih besar dan tak mampu orang awam macam kita untuk sekadar membayangkan tugas mereka dan tanggungjawab mereka pun kita tak mampu. Tingginya kedudukan. Siapa yang angkat mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa berlaku begini? Kenapa sebahagian mereka itu di bahagian atas daripada sudut hierarki mana-mana organisasi ataupun dengan kedudukan, gelaran, pangkat yang mereka ada dan sebahagian begini? Tujuannya adalah liyabluwakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menguji kamu fima atakum, atas apa yang telah pun Allah berikan kepada kamu. Inna rabbaka sari'ul iqab. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat untuk memberikan azab siksanya itu, tidak tertangguh kalau siapa yang kena. Wa innahu laghafurur rahim. Ingat juga dalam masa yang sama, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengasihani. Kenapa ayat ini dalam surah Al-An'am 165 saya kongsikan untuk menyantuni soalan ini? Kerana pertamanya, berapa ramai di kalangan manusia di dunia ini, tak kiralah di mana-mana sahaja di benua dan permukaan bumi ini, yang diberikan tanggungjawab, mereka tidak laksanakan tanggungjawab sebaiknya. Yang diberikan kedudukan, mereka tidak menggunakan kedudukan itu sepatutnya. Yang diberikan pelbagai bentuk gelaran dan juga tanggungjawab dan tugasan, yang diberikan kelebihan berbanding dengan orang lain, tapi tugas itu mereka tidak laksanakan. Ini juga adalah merupakan sebahagian daripada sunnatul awwalin. Orang-orang yang sebelum, kaum-kaum yang terdahulu juga begitu. Kerana itu, persoalan adakah tahu akhirat kiamat dah dekat ataupun tidak, saya fikir dan percaya semua orang tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengizinkan ada di kalangan kita yang diberikan kapasiti memimpin untuk mengorganisasi dan mentadbir. Ada yang kena ikut, ada yang patuh, ada yang taat, ada yang diberikan keluasan kapasiti, baik daripada sudut apa yang dia ada, harta benda, rezeki lebih daripada orang. Allah naikkan itu bukan bermakna Allah favor mereka berbanding kita. Kita tak jadi pemimpin, kita jadi pengikut. Kita tidak pegang jawatan seperti mana orang lain pegang jawatan, bukan bermakna ataupun tidak semestinya kita ini patut rasa rendah diri. Allah berikan sebab ini sunnatullah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Darjat itu ditinggikan antara satu sama lain, ada yang dapat tidak, itu sunnatullah. Tapi fungsi akhirnya adalah untuk melihat sama ada kita ini laksanakan tanggungjawab ataupun tidak. Kita tak ada tanggungjawab, saya hanya AJK bagi persatuan ini. Itu sajalah yang paling tinggi. Saya kalau lumba lari 100 meter, setakat wakili rumah pun tak lepas.
rumah sekolah tu lah. Kuning, biru, hijau, merah, ungu sebagainya kan. Orang lain mungkin sampai ke peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat negara. Bila mereka mewakili peringkat negara, bukankah tanggungjawab mereka lebih besar? Betul. Daripada mewakili peringkat rumah di sekolah kebangsaan Kampung Selayang, kampung saya tu, ataupun di tempat-tempat yang lain. Lalu, bertenanglah. Nyamankanlah fikiran kita, sentiasalah ada positivity dalam diri kita bahawa kita ini melihat dan jangan hanya kita memberikan fokus kepada kekurangan yang ada pada mereka yang berjawatan. Mereka yang mempunyai posesi dan posisi dan juga melihat kepada kekurangan, kelemahan, kecacatan mereka semata-mata. Lihat juga dalam diri kita. Walaupun kita tidak sehebat mereka daripada sudut tingginya hierarki, tetapi tanggungjawab masing-masing kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap sama. Diuji banyak, diberikan 10, akan ditanya 10. Diberikan kepada kita 1 ataupun setengah daripada 10, kita akan ditanya dengan jumlah itu. Allah berikan peluang kepada kita ini, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sangat-sangat bernas jawapan Ustaz. Jadi, kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dikurniakan akal fikiran dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ini sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Jadi, kita gunakan akal fikiran kita ini untuk kita kembali pada sunnatullah. Sedangkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain pun ikut pada sunnatullah. Ini diri kita sebaik-baik ciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mampu berfikir, kita mampu menggunakan akal kita untuk kita bertindak lebih bijak dan juga lebih ke arah positif dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada saudara Abdul Karim Sufyan. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz dan dai serta para kru. Tanyalah Ustaz TV3 TV9. Persoalan saya, meskipun banyak musibah seperti banjir, gempa, penyakit berjangkit dan sebagainya yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada umat manusia termasuk orang-orang Islam, namun masih ada di kalangan umat Islam yang masih enggan mengamalkan sunatullah seperti solat berjemaah, membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Adakah ianya disebabkan iman umat Islam semakin nipis atau hati mereka telah mati kerana tidak mengisafi segala peringatan Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih kepada saudara Abdul Karim Sufyan. Saya kira ini soalan yang sangat-sangat baik daripada Abdul Karim Sufyan. Kita persilakan Ustaz untuk menjawab soalan daripada saudara, insya-Allah. Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Soalan yang baik, Da'i Fahmi dan juga semua. Pertama berkaitan musibah, kita kena terima dulu. Konsep kita sebagai manusia dalam menyantuni kefahaman kita terhadap sunnatullah, kita kena terima benda itu mesti berlaku. Dia tidak boleh dielakkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin." Allah akan sentiasa menguji kamu di kalangan orang-orang manusia ini sedikit. Allah gunakan perkataan syai', artinya sedikit. Sedikit rasa takut ataupun gemetar, cemas, rasa tidak tenteram, sedikit daripada rasa lapar, tidak cukup daripada sudut makan, dan sedikit kurang daripada sudut duit, dan juga sedikit kurang daripada sudut berkurangnya umur, usia dan sebagainya, kematian, wasamarat, dan juga tumbuh-tumbuhan yang melambangkan rezeki yang Allah bagi kepada kita. Wa basyiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Kenapa saya katakan begini? Cantiknya ayat Al-Quran ini bila disebutkan perkataan syai'. Syai'un artinya sesuatu ataupun sedikit. Artinya secara ringkas, kena kita faham bahawa apa juga musibah yang berlaku, ianya sikit sahaja. Ianya sangat-sangat minima berbanding dengan apa yang telah pun Allah nukilkan pada surah An-Nahli. Lihat pada ayat yang ke-112. Fa'adhaqahallahu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Orang-orang yang terdahulu, kamu rasa kamu susah, orang-orang yang terdahulu Allah kata diberikan mereka azaq. Bahasa Arab, azaq ini artinya rasa. Zuq, taste. Kadang-kadang kita kata ini bukan taste aku. Makanan tu nampak cantik, hebat, tapi kalau bukan taste dia, dia tidak akan ada rasa nak ataupun mahu. Cita rasanya itu.
Kita, Allah sebut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai' minal khauf, sikit rasa takut, syai' minal ju', sedikit rasa kurang makan, rezeki dan sebagainya. Tapi umat terdahulu, sunatullahnya bila mereka itu melakukan kemungkaran kepada Allah, Allah bagi mereka taste, rasa. Dia bukan sekadar jamah, dia bukan rasa kita ciap-ciap sikit, tidak. Bukan sekadar rasa hujung kuku ataupun hujung sudu, tetapi Allah bagi mereka rasa. Rasanya apa? Libasa. Libas di dalam bahasa Arab bukan libas bahasa kita. Libas artinya pakaian. Artinya orang dulu, umat terdahulu, bila mereka diuji dengan kesukaran, dengan rasa lapar, dengan kematian, dengan azab, seakan azab itu pakaian bagi mereka. Kenapa Allah gunakan perkataan pakaian? Kerana pakaian ini adalah fitrah manusia. Manusia yang waras akal fikirannya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlukan kepada pakaian. Kita pergi ke mana-mana, kita tidak akan tinggalkan pakaian kita. Keperluan itu ia dekat dengan kulit kita ini. Kerana itu azab orang yang terdahulu, musibahnya jauh lebih teruk. Kerana itu, takkanlah dengan sedikit yang Allah kurniakan ini menjadikan kita jauh daripada Al-Quran seperti yang ditanya. Jauh daripada mulazamah af'alil ibad. Melakukan perkara-perkara yang memang sinonim dengan kita sebagai hamba. Sesungguhnya, pada fikir saya, untuk melaksanakan sunnatullah daripada sudut syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hak bersyukur pada Allah, dia jauh lebih susah daripada melaksanakan hak dan tanggungjawab sabar. Kita boleh bersabar dengan kekurangan, tapi tak ramai orang boleh bersabar dengan kelebihan. Diberikan kelebihan masa, mungkin tak dia akan buat solat sunat tahajud 12 rakaat. Ataupun dia hanya akan buat minima 2 rakaat. Diberikan kepadanya kelebihan masa, mungkin tak sebelum tidur dia buat solat witir 3 rakaat berbanding 1 rakaat minima. Itu daripada sudut kebaikan. Ada masa, adakah memungkinkan dia memperbanyakkan tilawah Al-Quran ataupun baca sekadar itu jugalah. Ramadan ke tak Ramadan, banyak begitulah contohnya yang dia baca. Semuanya ini menunjukkan kepada kita, bukan kerana tidak faham sunnatullah, faham. Tetapi kemungkinan perspektif mereka terhadap ganjaran Allah ianya berbeza antara satu manusia dengan yang lain. Kerana itu motivasinya itu jadi kurang. Bukanlah mereka tidak terima sunnatullah, tetapi mereka ini berkemungkinan perlukan sentiasa suntikan-suntikan motivasi untuk menjadikan mereka ini melakukan persembahan-persembahan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Masya Allah, jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya. Sebelum kita melabuhkan tirai di TV3 ini, kita ada soalan daripada Facebook, daripada Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Semoga dalam rahmat Allah. Bagaimana untuk mengamalkan sunnatullah ketika waktu kita sedang hebat dilanda ujian seperti sekarang? Dan apakah caranya untuk reda mengamalkannya? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Romli Ali kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi bagaimana untuk kita mengamalkan sunnatullah di dalam keadaan pandemik sekarang, Ustaz? Dalam keadaan kesusahan ramai di antara kita sekarang, Ustaz. Silakan. Menerusi pembacaan kita, tinta yang ditinggalkan oleh para ulama silam, ilmu dan juga hikmah yang disalurkan kepada kita adalah bila berlaku musibah, pandemik COVID-19, dengan sebelum itu ada SARS, ada H1N1 dan pelbagainya. Dan selepas ini siapa tahu akan ada lagi istilah-istilah yang merujuk kepada pandemik yang sama ataupun yang lebih teruk lagi daripada itu. Apa fungsi kita? Pertama sekali adalah kita kena reda. Reda bukan bermakna menyerah diri, lah, ambillah, okeylah, silalah. Tidak. Tapi reda ini artinya hati kita benar-benar yakin dan faham ini datang daripada Allah. Bila datang daripada Allah, kita kena ambil semuanya yang baik, yang kurang menyenangkan, dan kemudian kita fikirkan sebagai manusia, berusaha untuk mengatasinya. Kalau sekiranya ia merupakan kesukaran, kesakitan, kesusahan, kita fikirkan secara kreatif manusia ini, apakah cara-cara untuk mengatasinya. Dengan pandemik yang ada sekarang ini, seluruh dunia menumpukan usaha dan tenaga untuk menghasilkan vaksin yang terbaik, yang memiliki had ataupun taraf lebih daripada 95% tahap keberkesanannya. Ataupun dengan bentuk penyakit-penyakit yang lain. Kena reda dan terima dulu. Ingat ayat Al-Quran Al-Karim. Radiyallahu anhum wa radu'an.
Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka. Itu satu bab. Yang kedua tu, wa radu anhu, dan mereka para sahabat ini, orang-orang soleh ini, mereka redha kepada Allah. Allahu akbar. Kita kena redha dahulu, kita kena terima dahulu, kerana ini adalah merupakan kunci untuk menjadikan diri kita ini sentiasa positif terhadap solusi dan penyelesaian suatu musibah. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi kepada Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai seketika di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Selama 30 minit lagi kita akan bersiaran di TV9 setelah kita labuhkan tirai di TV3 tadi. Kita nak sambung semula di TV9 dengan topik kita pada hari ini seperti biasa, iaitu kembali pada sunnatullah yang akan dikupas oleh Ustaz Efrino Johari nanti insya-Allah. Jadi Ustaz, kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus raikan soalan daripada para penonton insya-Allah. Tapi sebelum kita raikan soalan para penonton, saya ada soalan saya sendiri Ustaz kepada Ustaz. Dan ada satu soalan tadi kan sebelum kita break. Sebelum kita break tadi berkenaan dengan hikmah Ustaz. Kita tamukan soalan daripada para penonton dulu lah berkenaan dengan hikmah kita mengikuti sunnatullah ni. Ustaz, silakan. Terima kasih kepada yang bertanya, Da'i dan juga semua. Pertama, bila Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-49, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza massal insana dur da'ana. Bila manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sentuhan, massa artinya rasa ataupun sentuh, touch sikit-sikit sahaja, dengan kesukaran, dengan kemudaratan, maka mereka da'ana. Kata Allah, mereka akan berdoa kepada kami. Masa itulah kita cari Allah Subhanahu wa taala, masa itulah kita dekat dengan Allah. Thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu min ilmi. Kemudian kata Allah, bila kami tukarkan situasi yang dihadapi, sukar tadi, Allah dah berikan jalan penyelesaian. Allah izinkan usaha mereka itu untuk cari solusi, mereka dapat nikmat, dapat kelebihan, mereka akan lupa kepada Allah. Fitrah manusia ini sehingga kan mereka berkata, sesungguhnya yang aku buat ni, yang aku dapat ini adalah atas usaha kerasku selama ini, atas kepandaianku dan sebagainya. Bal hiya fitnah. Allah Subhanahu wa taala sambung dengan lapas, yang penting kamu kena ingat, sebenarnya bukan kamu, tetapi dia hanyalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ramai manusia yang tak tahu ataupun tidak sedar dan alpa tentang perkara ini. Bahayanya bila kita lihat musibah dan kita cari jalan keluar, kita rasa kitalah yang buat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini membawa kita untuk kembali mengulang ingat kisah Qarun. Bila Qarun dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas pada ayat yang ke-78, dia kata bahawa apa yang dia dapat dengan kekayaan dan sebagainya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat kekayaan ini dengan kerana kepandaianku. Sedangkan ketika mana dia sukar dulu, dia minta Nabi Musa AS tolong doa kepada Allah agar diberikan kepada aku kesenangan dan kelapangan. Kerana itulah kita sebagai manusia perlu sentiasa ada rasa introspek pada diri kita. Kita kena ada rasa koreksi untuk melihat dan muhasabah, di mana setiap musibah yang melanda itu sebenarnya tanda Allah cinta, Allah sayang, Allah prihatin kepada kita. Allah, kita ini berada dalam radar Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sekitar hampir 6 bulan sebelum turunnya wahyu yang membawa surah Ad-Duha. Sebelum Ad-Duha itu ada surah yang lain, tapi tempoh gap itu 6 bulan.
Bayangkan Nabi terima wahyu turun hari-hari, setiap 2 hari atau 3 hari. Tetapi yang ini berbulan lamanya, 6 bulan tidak turun wahyu. Nabi merasa sedih. Kerana dia rasa aku sudah tidak lagi berada dalam redha Allah. Ada benda yang aku buat, aku ada buat salah ke? Ada dosa ke yang Allah sudah berhentikan dan sebagainya? Tapi bila Allah bawa semula mulakan dengan lafaz wadduha. Artinya dengan cahaya duha, dengan tenang-tenang, sepoi-sepoi itu menunjukkan bahawa bukan Allah lupa. Tapi nak menunjukkan kepada kita juga sebagai manusia ini ialah kalau kita tidak diuji oleh Allah, kita juga perlu rasa risau sebenarnya. Adakah kita masih lagi berada dalam rada kecintaan dan juga keprihatinan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya. Ya. Daripada Cik Puan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru. Tanyalah Ustaz, bagi yang punya asas pegangan agama, memandang ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah. Persoalannya, bagaimana bagi seseorang yang baru merangkak dan bertatih untuk terus berpegang pada tali Allah dan pergantungan padanya di saat diri mula berputus asa dengan rahmat Allah. Terima kasih kepada Cik Puan Nur Hayati Ismail kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala sering terjadi dua keadaan yang ekstrim seperti syurga dan neraka, sakit dan juga orang yang sihat, muda dan tua dan sebagainya. Benar. Tapi mungkin orang yang berpegang pada agama, dia faham itu adalah ketetapan Allah yang Allah bermaksud Allah sayangkan kita. Ya. Tetapi ada segelintir orang Ustaz yang mungkin pandang ini satu perkara yang dia kata Allah tak sayang kita sebenarnya. Dia katalah kebanyakan pandangan ini datang daripada golongan yang tak percaya pada Tuhan Ustaz. Dia kata kalau Tuhan ada, takkan ada neraka. Kalau Tuhan ada, takkan ada ujian dekat dunia Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz pandangan Ustaz terhadap golongan-golongan sebegini Ustaz? Silakan. Subhanallah. Terima kasih kepada da'i, terima kasih kepada Kak Ayat yang bertanya. Tapi Kak Ayat ni kita yakin dia bukan jenis yang merangkak bertatu ni. Kak Ayat ni dah jalan laju dah, insya-Allah. Mungkin dia bertanya bagi pihak yang lain lah. Merangkak dan bertatih dan kemudian rasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita telusuri dan kita ambil dapatan serta ibrah firman Allah Subhanahu Wa Taala rujuk pada surah Al-Furqan. Lihat pada ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayat illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yang bermaksud kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Ayat sebelum itu menceritakan tentang kemungkaran, kekufuran, perkara-perkara jahat yang dilakukan oleh manusia. Allah sambung dengan ayat Al-Furqan 70, kecuali bagi orang yang bertaubat, kembali kepada Allah, balik kepada Allah, kembali kepada sunnatullah, wa amana, dan dia mempertingkatkan semula, memperbaharui tajdid iman mereka ini, wa amila amalan salihah. Tidak cukup dengan dia taubat dan juga tambah iman, dia kena buktikan dengan amalan-amalan yang soleh. Buat semampunya, buat sedikit demi sedikit. Jangan buat sesuatu yang baik itu secara tergesa-gesa. Kerana ini akan menjadikan kita mudah dan cepat untuk putus asa bila esok ataupun lusa kita tidak dapat mengulang rima yang sama dalam ibadah kita. Kita rasa hari ni, wah aku ada masa ni, aku nak buat 12 rakaat solat sunat tahajud, subhanallah. Boleh bukan tak boleh. Salah tidak salah. Tetapi dirisaukan konsistensi dan istiqamah itu sebenarnya yang sangat-sangat sukar untuk kita jaga pace itu. Kalau kita berangkat, kalau kita bertatih, maka mulakan dengan yang sedikit. Nabi SAW juga menyatakan dalam sepotong hadis yang sahih, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu biar sikit tapi dia berterusan. Kalau setiap minggu kita hanya boleh derma RM1 hari Jumaat, tapi dia berterusan sepanjang usia kita, itu lebih baik, jauh lebih hebat daripada orang yang bagi RM100 hari ini, tahun depan baru dia bagi balik. Kedua, bila kita mula rasa putus asa, kita rasa ramai, subhanallah, yang buat kemungkaran, dirinya itu bergelumang dengan pelbagai dosa. Dia sentiasa bandingkan dirinya dengan orang yang lebih hebat dan mempunyai kekananan daripada sudut agama. Mereka rasa, aku ni tak payahlah buat baik. Tak payahlah aku buat solat sunat. Walaupun ada masa ni, ada ruang Allah bagi sebab, Kang besok lusa aku buat lagi. Aku ni pun hari ni Kang, nanti orang kata aku hangat-hangat teh ayam. Orang kata aku ni macam best je. Contohnya kan, ambil dapatan daripada surah An-Nisa.
lihat pada ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala membuka ruang pintunya menyatakan innallaha la yaghfiru may yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang riddah, orang yang keluar daripada agama, murtad, orang yang syirik pada Allah, tetapi yang lain-lain itu, cakap saja apa dosanya itu, tetap Allah terima taubat dan pengampunan daripadanya. Lalu tak ada ruang sebenarnya untuk rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, penjelasan yang sangat-sangat bernas daripada Ustaz. Jadi pada Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik dah last block dah kita dah Ustaz. Jadi kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus kepada soalan, kita nak raikan soalan daripada para penonton. Soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Haji Yusuf daripada Kuala Lumpur. Satu soalan, okey macam ni. Dulu kita semayang berimam, imam sebut sah. Tapi sekarang ni imam Maaf, Tuan Haji. Maaf, soalannya lain kat sini sekat sikit. Mungkin Tuan Haji boleh ulang balik soalannya. Ya gini, soalan saya. Imam sebut suruh kasah rapatkan sah. Tapi sekarang ni, imam sebut luruskan sah, tapi kita semayang jarak-jarak. Adakah ini semayang kita ikut sunnah Nabi ataupun macam mana? Itu saja soalan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Harun kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, dulu kalau kita solat Jumaat sebelum pandemik ni, kata lurus dan rapatkan saf. Sekarang ni luruskan saf dan jarak-jarakkan saf. Sebagian imam ada sebut macam tu Ustaz. Adakah ini dikira kita melanggar juga Ustaz sunatullah Ustaz? Ya, saya tahu. Sian imam tu buat salah tak buat salah ya imam juga. Cantik, tidaklah salah untuk kita mengutarakan semula, namun beginilah. Ia, secara ringkas saya boleh jawab, ianya adalah merupakan sunnatullah bila berlaku pandemik. Ini juga yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi, semua orang sedia maklum, ada pernah kita nyatakan ini di dalam satu siri program Tanyalah Ustaz dahulu, bahawa bila ada tempat di mana sebuah tempat itu memiliki penyakit ataupun wabak, Nabi kata fala tadkhuluha, jangan kamu masuk. Yang ada di dalam itu pula jangan keluar. Satu, bila persoalan aktiviti harian biasa berubah kerana pandemik, berubah kerana situasi, berubah kerana kemudaratan dan sebagainya, maka segala yang asal juga berubah. Hatta kalau sebut sawu sufufakum, rapatkanlah ataupun betulkanlah barisan kamu, kalau imam tak sebut pun sebelum solat pun, solat tetap sah. Bila berlaku sebegini, maka SOP-nya juga berubah. Lalu kalau dia tanya, ramai juga yang tanya pada saya, walaupun dah ramai dah para mufti, para ulama menjawab, menyatakan bahawa boleh ke sah ke solat Jumaat kurang daripada 40 orang. Subhanallah, bila berlaku situasi yang menyebabkan perubahan daripada sudut amalan kebiasaan, maka ianya juga adalah merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ianya berubah daripada sudut tata cara. Ada satu cerita dalam hadis Nabi, sekumpulan kafilah datang daripada jauh. Riwayat menyatakan daripada selatan, daripada Yaman, datang nak jumpa Nabi secara face to face. Tujuannya apa? Mereka nak berbai'ah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menyatakan keislaman, nak minta maklumat agama agar dapat bawa balik ke tempat mereka dan berdakwah. Jauh ni, perjalanan berhari-hari, berbulan.
untuk sampai ke Madinah jumpa Nabi. Tujuannya satu, nak lihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sebarang saluran media dan teknologi yang menjadikan mereka boleh lihat. Semua kena lihat sendiri. Nak masuk ke Madinah, Nabi diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa salah seorang daripada ahli rombongan tersebut yang datang daripada Yaman mempunyai penyakit, ada wabak. Lalu Nabi halang mereka daripada masuk. Nabi hantar seorang sahabat jumpa kepada mereka dan Nabi kata qad bay'ana. Nabi suruh sampaikan, sahabat tu bagi tahu kami, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi pihak telah berbai'ah. Nabi tidak kesiankan kepada mereka yang datang daripada jauh nak jumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ke bagi jugalah masuk Madinah seperti mana kebiasaan orang datang, Nabi sambut dan layan tetamu. Berubah SOP-nya. Kenapa? Berubah situasinya. Mencegah itu adalah merupakan sunnatullah dan juga merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tak diisu Tuan Haji, jangan risau, solat tetap sah dalam keadaan bagaimana sekalipun, walaupun berubah daripada sudut kuantiti jemaahnya, walaupun berubah daripada tata cara barisan safnya, yakinlah bahawa solat kita ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tu Ustaz. Segala SOP yang disediakan ini adalah merupakan daripada Jabatan Mufti kita sendiri yang telah diwartakan. Jadinya hanya kita sebagai rakyat Marahin ni kita ikut saja sebab mereka dah membincangkan, ulama-ulama seluruh dunia dah membincangkan dan telah mengatur SOP ini. Itu para ulama tu. Ya, bab-bab berkaitan dengan masalih mursalah dan juga saddu zara'i kita serahkan kepada ulil amri kita yang berautoriti. Betul tu Ustaz. Dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ustaz, saya ada tadi soalan yang kita tak sempat nak menjawab sebenarnya. Soalan tadi saya selitkan bersama dengan soalan daripada Cik Puan Nurhayati Ismail berkenaan dengan ada segolongan manusia yang tak percaya pada Tuhan ataupun kita panggil sebagai golongan ateis, yang mana mengatakan kalau Tuhan itu wujud, kenapa perlu diciptakan neraka? Kenapa dekat dunia ini ada juga orang yang sakit, orang yang bersedih, orang yang berduka, ditimpa ujian dan sebagainya. Kenapa perlu ada macam ni? Kalau betul Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa diwujudkan rasa duka kepada makhluk dia? Itu persoalan yang ditimbulkan oleh golongan-golongan yang sebegini Ustaz, yang melawan kepada sunnatullahnya Ustaz. Silakan Ustaz. Subhanallah. Bukan senang, berdasarkan pengalaman saya sendiri, counter beberapa kali berlawan ataupun berkongsi hujah dan dapatan dengan golongan-golongan yang tidak percaya adanya Tuhan. Di luar negara ramai yang non-believers ini. Dan soalan-soalan mereka adalah soalan-soalan yang hanya menggunakan logik akal, seperti mana contoh tadi, dan mereka tidak akan terima sebarang jawapan yang berbentuk nas ataupun dalil, sebab mereka tidak percayakan pada agama, tidak percaya kepada Tuhan. Antara yang boleh kita katakan kepada mereka adalah, bila kita nampak orang yang berambut panjang, lelaki lah ya, boleh tak kita katakan bahawa tidak ada kedai gunting rambut ke dekat bandar ni? Banyak kedai gunting rambut, tetapi ada juga orang yang memilih untuk merapikan rambutnya itu dengan cara, bukan dengan cara potong ataupun trim dan sebagainya. Bukan bermakna tidak ada tukang gunting rambut, tetapi orang memilih untuk berambut panjang ataupun merapikan dengan cara fashion yang sebegitu. Begitulah juga dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan bermakna Allah itu tidak wujud, tetapi ianya adalah merupakan suatu yang disebut sebagai pilihan manusia. Ini melawan apa yang disebut oleh kumpulan Jabariyah yang menyatakan kita buat semua ni sebab Allah bagi. Ya, segala manusia tidak ada sebarang pilihan. Kita diberikan pilihan. Allah tahu kalau buat benda yang baik, bawa ke sini, kesudahan, permulaan, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ini diberikan akal fikiran dan juga hati yang berfungsi untuk mencetuskan rasa mahu dan rasa pilih apa yang dia nak. Buffet makanan yang banyak, contohnya ni dulu, ni cerita dulu lah ya. Sekarang semuanya take away kan. Buffet yang banyak, kita akan pilih makanan yang kita suka saja. Yang ni kita ambil lebih, yang ni kita rasa sikit-sikit, yang ni memang tak nak ni. Yang ni alergi ke alahan dan sebagainya. So pilihan manusia itulah yang memperkuatkan konsep sunnatullah. Ada orang yang lompat, terjun daripada tingkat 10, tingkat 15 bangunan dan terjun ke bawah. Sunnatullahnya apa? Sunnatullah maknanya dairinya tertutup di situ. Habis. Tetapi ada situasi-situasi di mana sunnatullah ini perlu dibawa bersama dengan konsep kudratullah.
iaitu kudrat, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang kalau tengok kenderaan dia macam ini punya langgar, memang tak selamat. Memang tipislah harapan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa ramai orang yang terselamat. Betul. Ada orang yang sihat, kadang-kadang tengok, teruknya jatuh tapi lukanya itu sedikit. Itu adalah kadar qada, pelaksanaan, dan kadar kuantiti yang Allah tetapkan. Tapi sunnatullahnya adalah kalau berlaku begitu, artinya Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana Allah tak ada. Allah itu wujud, maka wujudlah rasa duka, wujudlah syurga, wujudlah neraka. Kenapa? Kerana ini adalah merupakan ujian kepada manusia memilih yang mana baik ataupun yang mana sebaliknya. Agar di akhir nanti, di hari akhirat, manusia tidak boleh lagi nak berdolak dalih ataupun menyatakan, ya Allah, engkau yang izinkan aku buat begini. Tidak, kerana ini adalah pilihan manusia yang waras akal fikiran dan juga mempunyai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang terakhir daripada Facebook, daripada Rahimah Saun. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga kerja. Tanyalah Ustaz yang dihormati. Kembali kepada sunnatullah bukan untuk individu sahaja, tetapi untuk semua. Bagaimanakah kita boleh menjana hati kembali kepada sunnatullah, sedangkan kini umat semakin tenat bergema dengan dosa? Secara automatik, apabila kita sudah berada pada landasan sunnatullah, kita juga berada atas jalan sunnatul Rasul. Namun jika kerana atas dasar perbezaan pendapat, kita dibenarkan, tetapi hari ini penyelewengan sudah banyak berlaku. Apakah yang sepatutnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan jika ada penyimpangan yang ketara? Ustaz, terima kasih kepada Rahimah Saud kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi saya kira Ustaz, mungkin kita boleh jadikan soalan ini sebagai rumusan untuk topik kita pada hari ini, kepada kembali kepada sunnatullah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, Da'i dan semua. Subhanallah. Soalan yang baik. Rumus yang boleh saya cuba seboleh mungkin untuk ringkaskan respon saya terhadap soalan ini. Menjana hati adalah dengan sentiasa merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sekadar ditakuti, tapi juga sentiasa rasa untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang yang melakukan kemungkaran lah. Orang yang mungkin ada, siapa yang tidak pernah ada masa silamnya. Orang yang baik hari ini, mereka juga ada masa silamnya yang mungkin kurang baik pada penglihatan orang lain, pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah melampaui batasan, buat benda yang tak sepatutnya mereka buat kepada diri mereka sendiri, kerana buat benda tak baik ini, Allah tak ada terjejas, tak ada kesan pada Allah, tetapi balik pada hati kita. Lalu nak jana hati kita ini daripada keburukan-keburukan, la taqnatu min rahmatillah. Hati kita kena ada rasa, jangan sekali-kali putus asa terhadap rahmat, belas kasihan, rasa simpati, sayang dan kasihani oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Antara sebab nuzul ayat ini dalam riwayat adalah berkaitan tentang Wahsy. Wahsy bin Harb yang bunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan Uhud tahun 3 Hijriyah. Lalu bila masuk Islam, turun wahyu ini disampaikan kepada Wahsy, Wahsy masuk Islam. Kemudian yang kedua tadi, perbezaan pendapat akan sentiasa wujud. Kita kena ingat dan kena yakin, itu sunnatullah, manusia berbagai pandangan, kita tidak boleh halang pandangan-pandangan itu ada. Tetapi kita kena ingat hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, Nabi pernah tunjuk dalam hadisnya kan, yang ini ada gariskan jalan, kemudian Nabi letakkan halangan-halangan pada jalan itu, menunjukkan bahawa akan sentiasa ada musibah yang berlaku. Akan sentiasa ada pandangan yang kita mungkin tidak berselari dan setuju. Tak kena yang ini, akan kena yang ini. Tak kena yang itu, akan kena yang akan datang. Tak sekarang, nanti mungkin minggu depan. Segalanya akan berlaku. Kembali kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara melihat dan menekuni bagaimana Nabi menyelesaikan dan memberikan solusi kepada suatu perkara. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan beban kepada manusia itu atas kesukarannya lebih daripada yang sepatutnya, bersandarkan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun tetapkan sebagai sunnatullah. Lalu rumus akhirnya adalah, mari kita sama-sama kembali kepada sunnatullah. Kita pastikan diri kita ini sentiasa berada dalam radar pengawasan dan penilaian Allah Subhanahu Wa Taala.
Masya Allah, terima kasih Ustaz di atas rumusan untuk topik kita pada hari ini, iaitu kembali pada sunnatullah. Jadi terima kasih kepada Ustaz kerana sudi menerangkan kita atau mengupas topik kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada para penonton kerana sudi menyaksikan rancangan kita pada setiap hari jam 6.30 pagi, iaitu Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.